Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini. Yang kita harapkan agar anda dalam keadaan yang sihat, ceria, bersemangat pagi ini. Anda bertemu dengan kami, saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Hanif Miswan. Apa khabar Sofia? Lama sihat. Tidak bersiaran bersama kami di Malaysia. Saya pun rasa lama sangat tak sampai sini. Ya, selamat kembali kita ucapkan ke studio. Terima kasih. Untuk Sofia dan juga rakan-rakan yang lain. Apa khabar kepada anda semua? Terima kasih kerana masih setia bersama kami di TV3 pada pagi ini. Ini edisi 27 Mei 2021, Khamis, bersamaan dengan Syawal yang minggu ketiga lah, masuk minggu ketiga 1442 Hijrah. Dan seperti biasa kita ingin ingatkan anda semua untuk terus kekal bersemangat, kekal mengharungi hari yang mendatang pada hari ini dalam suasana yang positif juga. Betul. Pastinya positif ni perkataan yang sensitif pada waktu ini, tetapi kita masih lagi perlu kekal positif dalam usaha untuk kita sama-sama lagi berjuang berdepan dengan segala cabaran pada ketika ini. Okey? Betul. So, tentunya banyak kita akan bawakan hari ini. Saya pastinya semalam pun agak kecoh juga di seluruh negara kerana ramai yang cuba nasib untuk mendapatkan tempahan slot mereka untuk temu janji mendapatkan pengalaman peribadi vaksin. Bagaimana? Pengalaman peribadi, saya dah tertunggu-tunggu sejak jam 11.30 pagi sehinggalah saya stuck di butang negeri itu selama 1 jam setengah. Jadi itu perasaannya, saya rasa macam kita memang gairah, kita memang teringin sangat melihat inspirasinya awak, dan juga kita dapat vaksin dan sebagainya. Jadi kita pun tergerak lah. Tetapi itulah kesedihannya saya rasa dirasai oleh semua lah. Ya, saya kira dalam respon ramai orang sekalipun rata-rata menzahirkan rasa kecewa apabila tak dapat dan rasa gembira apabila berjaya menembusi slot tersebut. Ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi tahap kesedaran semakin meningkat dalam usaha untuk mendapatkan vaksin seawal yang boleh. Kerana saya gemar dengan kata-kata ini, vaksin terbaik adalah vaksin yang paling cepat kita boleh dapat. Tidak kira apa jenisnya, tidak kira apa namanya di sebalik botol vaksin tersebut. Tapi semalam, walaupun kita tahu ianya mungkin antara perkara yang tidak patut berlaku pada ketika ini, vaksin adalah hak masing-masing, hak setiap individu, tapi dengan penawaran untuk mendapatkan secara sukarela, selain daripada program imunisasi COVID kebangsaan yang sedang berlangsung, masih lagi berlangsung, dijangka akan memuncak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pada bulan Jun dan Julai nanti pemberian tersebut melalui program PICK tersebut. Tetapi semalam apabila dibuka untuk fasa kedua vaksin AstraZeneca ini, menunjukkan bahawa ramai sekali yang cakna, ramai sekali yang sudah mula sedar, apatah lagi sekarang dengan kes yang meningkat saban hari. Betul tu Hanif. Dan kita jangan risaulah kerana walaupun kita sedikit gagal semalam untuk mendapatkan slot kita, tapi jangan risau kerana vaksin Sinovac juga insya-Allah difahamkan dalam prosesnya untuk datang dalam jutaan untuk membantu kita semua mendapatkan akses kepada vaksin secepat mungkin. Diharap bersabar semua. Kekal bertenang. Saya pun cuba memberitahu diri sendiri sekarang ni. Okay, selain pada vaksin, yang akan bawakan juga adalah berkaitan dengan sedikit intipati insiden LRT yang baru saja berlaku baru-baru ini. Dan kita ingin membawakan perbincangan dengan lebih meluas skopnya berkaitan dengan apa hak pengguna pengangkutan awam, termasuklah sama ada berlaku naas ataupun tidak. Tetapi secara umumnya juga kita akan bawakan hak-hak sebagai pengguna pengangkutan awam ni, sebab kita sebenarnya dalam diam tak diam, sedar ataupun tidak, kita ada hak yang lebih meluas sebenarnya di dalam menggunakan pengangkutan awam. Dasar kebimbangan kita sebagai contoh kan, sekiranya pengangkutan tersebut tidak memberikan 100% jaminan keselamatan seperti yang kita mahukan ataupun keselesaan yang sepatutnya kita dapat. Sebab jangan lupa sebenarnya kita juga membayar untuk menggunakan perkhidmatan awam ini kan. Betul, itu satu perkhidmatan kan. Dan kita lupa juga ada dua perbezaan yang cukup besar, pampasan saman ganti rugi dan juga pampasan dari segi kewangan atas dasar ialah keprihatinan dan sebagainya. Ini ada dua perspektif yang sangat berbeza. Ini berikutan dengan insiden yang baru saja berlaku, tragedi yang sangat menggegarkan seluruh negara. Kami harapkan agar semua mampu untuk memberikan tumpuan kerana kita perlu tahu apakah hak kita sebagai pengguna pengangkutan awam. Itu yang pentingnya. Itu yang akan bawakan sebentar saja lagi, tapi sekarang seperti biasa setiap hari akan kita mengingati berkenaan dengan perkara ini. Ini statistik COVID-19 yang dilaporkan semalam seakan sudah menjadi satu kebiasaan pula. Jangan dinormalkan perkara ini dengan angka pangkal kes 7 ini, 7,478 semalam, dengan bilangan kes sembuh baru 4,665. Lihat saja kepada jumlah kes yang masih lagi aktif 66,208, dengan jumlah keseluruhan di Malaysia telah pun melebihi 500,363,367. Dan ini adalah taburan di setiap negeri, sama ada di Semenanjung maupun di Sabah dan juga Sarawak.
dan dengan Selangor seperti biasa masih lagi tinggi kesnya dengan 2,000 lebih kes di sana, 2,455. Anda dapat lihat paparan ini keseluruhan peta kita semua merah dan kita dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya ketika ini. Kalau ini tidak menjadi satu peringatan, saya tidak tahu apa lagi yang memberikan peringatan kita semua. Dan yang kita lupa juga, setakat semalam diumumkan terdapat 12 kluster baru yang didapati berpunca daripada kluster daripada Aidilfitri. Dan kami harapkan agar anda semua, tidak kira anda berada di mana, sekiranya anda mempunyai terdedah pada risiko, terdedah pada mereka yang mempunyai risiko jangkitan dan sebagainya, jangan melengah untuk mendapatkan kepastian, dapatkan ialah slot anda untuk membuat swab test dan sebagainya. Dan bukan itu saja, antara kerisauan kerana varian-varian terkini yang ada dikesan dalam negara kita sangat membimbangkan, sangat pantas, sangat ganas, sehingga kita melihat statistik kanak-kanak di bawah usia 2 tahun mula untuk mendapat jangkitan. Tidak banyak, tetapi antara mereka tu ada ketika ini berada di ICU. Itu yang kita risaukan. Dan ini masih lagi dipaparkan berkaitan dengan kluster-kluster baharu dan sangat banyak sebenarnya kluster tersebut, dan itu yang difahamkan. Itulah sebenarnya kenapa kita tidak digalakkan untuk ada aktiviti ziarah-menziarah kan. Kadang-kadang kita risau bahawa kita adalah pembawa secara senyap tersebut. Dan semalam kalau boleh kita highlightkan juga adalah berkaitan dengan kes kematian. 60 kes kematian yang dilaporkan semalam, 60 lebih, dan antara yang boleh diberikan pendekatan juga ataupun pemahaman lebih lanjut bahawa sekarang ini kes tidak mengenal usia ataupun apa-apa simptom ataupun sejarah latar belakang penyakit kita secara individu, kerana ada juga semalam dilaporkan individu berusia 20 tahun tanpa sebarang penyakitnya meninggal dunia dengan cepat apabila disahkan positif sehari atau 2 hari sebelum dan kemudian meninggal dunia. Dan ini yang diberitahu seperti tadi berkaitan dengan variant of concern dari Afrika Selatan, dari India yang dilaporkan telah memasuki negara kita dan menjadi kebimbangan kerana kita tidak tahu penyebabnya, kita tak tahu apa simptomnya, dan ianya boleh terus sahaja memberikan satu kesan yang sangat besar kepada kita kan. Itulah dia. Warga kerja dan sebagainya macam kita ni yang keluar bekerja yang tetap perlu mempunyai menghadapkan dengan risiko, kita kena caknalah dengan keadaan keluarga kita, anak-anak kita. Sekiranya mereka mempunyai sedikit sebanyak perubahan dari segi sikap kesihatan mereka, jangan kita berlengah masa, dapatkan perhatian doktor secepat mungkin. Kita akan melihat paparan akhbar hari ini. Dan saya mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Ini di muka hadapannya seperti biasa dimaklumkan berkaitan dengan tempahan 1 juta slot vaksin semalam dan juga berkaitan dengan tidak hadir vaksinasi boleh jejas sasaran PSCK imuniti kelompok. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan gambar di bahagian atas ini. Guna bot bawa pesakit COVID-19 ke pusat kuarantin. Ini berlaku di Kelantan apabila dipaparkan gambar petugas Kementerian Kesihatan yang lengkap berpakaian PPE menggunakan bot membawa penduduk 5 kampung di Delta Sungai Kelantan yang positif COVID-19 ke pusat kuarantin dan rawat COVID-19. Dan setakat ini 214 penduduk kampung terbabit dikesan positif virus tersebut. Laporan lanjut boleh kita dapatkan di halaman ke-4. Ini sangat penting untuk sama-sama kita baca dan fahamkan berkaitan dengan kepayahan. Yang pertama, kepayahan petugas bersama hadapan lah. Dan yang kedua, berkaitan dengan betapa seriusnya kes-kes membabitkan kluster yang besar ini. Seramai 55 penduduk yang kena pasti positif COVID-19 dari 5 kampung di muara Sungai Kelantan atau di Tumpat khususnya dibawa menaiki bot untuk ke pusat kuarantin semalam. Ini dilaporkan dengan proses yang dilaksanakan menggunakan 3 bot Balai Bomba dan Penyelamat Tumpat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, selain 2 lagi daripada Polis Diraja Malaysia. Mereka adalah sebahagian daripada 214 penduduk yang disahkan positif COVID-19 dari Mukim Sungai Pinang yang dikenakan PKPD meliputi Kampung Teluk Renjuna, Pulau Beluru, Pantai Haji Nikmat dan Pantai Suri serta Kampung Pulau Seratus. Jadi ini antara yang dipaparkan juga gambar berkaitan dengan bagaimana kepayahan petugas-petugas harapan untuk mendapatkan mereka, membawa mereka ke pusat kuarantin kerana mereka semua adalah positif COVID-19 pada saat mereka dibawa ini. Jadi ini Berita Harian. Boleh dapatkan untuk terus baca. Kita kongsikan terus di Harian Metro. Baik, saya teruskan. Ini tentunya menjadi satu yang perkongsian yang sangat tular di media sosial semalam. Di halaman utama Harian Metro, laku keras tempahan slot vaksin AstraZeneca, tetapi apa yang menjadi pilihan penerbit hari ini adalah bahagian bawah. Datuk Seri Tajuddin berkuat kuasa serta-merta kontrak ditamatkan. Dan di halaman yang ketiga ada perinciannya, prasarana tamat khidmat Tajuddin.
menamatkan perkhidmatan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai pengerusi bukan eksekutif berkuat kuasa serta-merta, dan perkara ini disahkan oleh Kementerian Kewangan selepas satu surat bertarikh 26 Mei dihantar kepada Tajuddin tular di laman media sosial semalam. Penamatan perkhidmatan itu dipersetujui oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan terdahulu, media melaporkan polis menjalankan siasatan terhadap Tajuddin susulan video yang tular ketika satu press conference menunjukkan beliau tidak menggunakan pelitup muka mengenai kemalangan tren aliran transit ringan LRT laluan Kelana Jaya kemarin. Jadi ini antara yang menjadi perbualan ramai. Bukan itu saja, antara ialah pengisian atau titipan beliau juga ketika sidang media tersebut juga menjadi perbualan ramai. Semalam adalah hari yang sibuk dalam kita untuk mendapatkan vaksin yang pertama, dan kemudian dengan isu yang mendapat perhatian ramai ni apabila kes insiden tersebut. Okey, itu di Harian Metro. Saya nak teruskan di NST New Straits Times. Di muka hadapannya memang dipaparkan berkenaan dengan apa yang kita beritahu sebentar tadi, iaitu prioritize the willing with over 30,000 no-shows for COVID-19 vaccinations in Kedah, Kelantan and Perak, and a mad scramble for AstraZeneca slots, which left many frustrated yesterday. Calls are being made for authorities to be more flexible and divert vaccines to those who want it first, so more get vaccinated faster. Dan ini dilaporkan berkenaan dengan beberapa laporan di 3 negeri yang dilaporkan, iaitu Kedah, Kelantan dan Perak. Hampir 30,000 ketidakhadiran mereka yang telah pun diberikan temu janji, dan terus sahaja mendapatkan pandangan pakar mengatakan bahawa new strategy needed for registration. Experts say plan must be in place to redistribute vaccines of those who skip their appointments. Dan ini diperkatakan oleh ramai sekali pakar, dan ada juga yang beritahu berkaitan dengan berkemungkinan vaksin secara sasaran itu sangat diperlukanlah, kerana kita nampak sekarang di Klang Valley, terutama di Lembah Kelang, kes yang sangat tinggi, taburan populasi yang tinggi juga. Jadi berkemungkinan akan ada perubahan strategi daripada vaksin ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang berlangsung. Dan saya juga sebenarnya berbangga nak berkongsi ini. Ayah saya esok akan mendapatkan temu janji yang pertama setelah sekian lama kami memujuk. Maksudnya saya yang daftarkan secara sendirilah, dan kita pujuk, kita cuba dapatkan, kita cuba yakinkan, dan esok insya-Allah akan mendapat dos yang pertama lah dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Kalau boleh saya tanyalah, apa yang menjadi titik keyakinan bagi ayah sebab awak lepas tu? dia tengok saya cocok. Jadi maksudnya kita kena yakinkanlah, sebab saya sangat tertarik dengan satu contoh. Ini mungkin sekadar gurauan sajalah. Kita tetap akan daftarkan ibu bapa kita walaupun mereka tak nak, sebab siapa suruh mereka daftarkan kita ke sekolah masa kecil-kecil tu walaupun kita tak nak kan. Jadi mungkin analoginya sebegitu, tapi ini usaha berterusan saya percaya, dan ramai sebenarnya yang mungkin kurang informasi, kurang pengetahuan dan kurang contoh, tapi apabila mungkin kita sebagai anak melakukan contoh tersebut, yang paling dekat, yang paling rapat, yang paling mereka kenal, dan kita berkeras juga kan untuk dapatkan untuk mereka mendaftar. Jadi kita tunjukkan contoh yang betul lah ya. Saya sangat gembiralah mendengar perkabaran ini. Harap besok tak berubah fikiran lah, tapi saya akan pastikan untuk bawa juga. Ya, itulah dia. Kita akan bawakan banyak lagi pengisian hari ini, dan semoga hari ini mampu memberikan sedikit sebanyak inspirasi kepada anda semua. Banyak pengisian, di antaranya seorang individu yang akan bakal menerima anugerah dari Ratu Elizabeth II. Dan bukan itu saja, dari segi aspek COVID-19 dan juga ekonomi, bagaimana sesetengah perusahaan itu kekal untuk relevan dan masih berniaga ketika waktu yang sukar ini. Okey. Dalam masa yang sama juga, apabila kita melihat COVID-19, malam Sofia juga berkongsi pengalaman untuk mendapatkan vaksin. Ini antara beberapa perkongsian di media sosial berkaitan dengan taktik-taktik ramai jugalah untuk mendapatkan vaksin secara cepat, sebab semalam kita faham server memang sangat ramai yang dapatkan juga pada satu masa, dan antaranya jugalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian battle slot, wifi dak lama tunggu, tukar bahasa Tamil. Di slot tersebut pukul 1 dia dapat. Berapa tahun rahsia pandai bahasa Tamil ni. Alhamdulillah dua-dua dapat. Tak tahu dah tarikh, tempat kat mana, masing-masing main tekan sahaja. Jadi memang betul pun ada beberapa tips yang diberikan untuk menukar setting tersebut kepada bahasa lain, kepada bahasa Tamil, dan menjadi untuk mendapatkan, mungkin kerana ialah ini taktik-taktik orang-orang yang biasa beri barang online ni lah kan. Jadi dia menggunakan kaedah ini kepada perebutan semalam, battle semalam tu. Battle semalam. Saya rasa macam semalam saya tidak mampu. Sangat-sangat hampir saya mampu untuk pilih kawasan dan tempat, masa, tetapi dia berakhir di situ. Awak dia tak macam memproses. tu lah. Macam inilah yang load
Pit cakap terima kasih tu tak keluar. Jadi itulah dia, kita harapkan yang terbaik, kita harapkan agar penambahbaikan akan dilaksanakan Setuju. Untuk pendaftaran yang seterusnya, insya-Allah. Okey, itu beberapa perkongsian, insya-Allah akan dibuka lagi sekiranya ada slot yang diinginkan. Kita ingin teruskan, ini perkongsian yang berkaitan dengan COVID-19 juga. Kita faham antara yang terkesan pada kali ini adalah kalau di gelombang ketiga inilah mereka yang sangat rapat dengan kita, berdekatan dengan kita di mana-mana sahaja boleh berlaku, dan kita ingin mendapatkan sedikit perkongsian penceritaan dari salah seorang rakan setugas kita di Media Prima juga, iaitu saudara Abdul Rahim Daim, seorang pengarah studio dari Jabatan Berita dan Hal Ehwal Semasa Media Prima, yang dilaporkan kehilangan ibu dan adik dalam tempoh selang sehari akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Telah pun sudi bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Rahim. Boleh dengarkan kami? Ya, kita mungkin tak berapa dengar lagi audio dari Rahim. Assalamualaikum. Dengar tak? Ya. Okay. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertamanya, takziah kami ucapkan di atas berita kehilangan ini, dan ini mungkin antara tempoh yang paling sukar dalam menempuhi. Sebab Rahim pun sedang di kuarantin pada ketika ini. Mungkin boleh kongsikan dengan kami detik-detik kehilangan ibu dan adik dalam tempoh selang sehari ini, Rahim. Baiklah, itu terima kasih MHI mengundang saya lah. Saya nak share apa yang saya alami, kelekaan yang saya buat menyebabkan saya kehilangan ahli keluarga lah. Pada hari raya kami berkumpul lah. Saya ada dua rumah saya dan rumah mak ni memang kita cross each other lah. Jadi kita pergi tiap-tiap hari berbulan puasa semua, dan ada cucu-cucu mak yang datang berbulan puasa di kawasan berdekatan juga, kita buka puasa sama. Tiba-tiba mak ni pada hari raya tu kita dah jumpa, kita dah gambar ni dalam 2 jam tu, tapi dalam kawasan yang berekon. Dalam gambar tu kita dalam kawasan yang berekon. Kemudian pada hari ketiga, mak saya, adik saya, anak lelaki saya demam secara tiba-tiba. Okey. Demam tu yang memang yang gigil apa semualah. Anak saya tonsel apa. Tapi bila di malam kita bawa pergi ke klinik, demam tu dah langsung tak ada. Demam tu langsung tak ada. Hari ketiga, hari keempat tu saya nampak mak saya punya nafas agak pendek sikit, dia macam penat. Adik saya batuk kering yang berterusan. Hari Isnin kita dapat trigger pada anak buah tu bahawa dia nak masuk kerja. Dia buat swab test RTK, dia positif. Dengan segera saya bawa mak saya pergi ke klinik kesihatan Puchong untuk maklum pada doktor. Dia buat kontak itu RTK positif, buat swab. Saya rasa memang tak sedap hati. Jadi hari Selasa tu saya fikir tak gunalah ada duit. Saya nak bawa semua di keluarga saya yang 7 orang ni, bawa pergi ke private, kita buat lab test tu. Terus buatlah private punya lab tu, kita buat PCR test. Dah buat PCR test tu, hari Selasa malam tu mendebarkan lah. Pasal dalam masa yang sama, result daripada mak saya pun keluar daripada KKM. Nyatakan mak saya positif. Daripada 9 orang daripada keluarga kami, 7 positif. Saya dan anak perempuan negatif. Itu pun saya lepas 9.30 tu memang berdebar sangat. Pasal result tak keluar-keluar. Sampai pukul 2.30 pagi baru result tu keluar kata saya dan anak. Tapi dah pisah lah. Masa tu kita dah pisah semualah. Dah suruh hati-hati. Dan saya minta mak pada malam tu juga minta semua orang standby, kemaskan pakaian untuk pergi ke CAC Stadium Melawati untuk buat assessment. Hari Rabu pagi tu semua dah pergilah. Saya belikan, itulah kali terakhir saya jumpa mak saya berdepan. Saya belikan makanan. Saya kata kat mak, dalam rumah ada 4 orang, nanti pergi sana, nanti daripada rumah pun ada 3 orang akan pergi ke sana, makan kenyang-kenyang, bawa botol air, bawa pakaian cukup, apa semua, takut kena tahan. Tapi itulah apa yang saya tu. Mak saya ditahan, yang pertama ditahan apabila di assessment yang pertama, mak saya terus ditahan, dah dia kata tak cukup oksigen. Terus dibawa ke bahagian dia orang punya mediknya tim, dia dah bawa, dia bagi oksigen, dia masukkan air, dia panggil adik saya kata mak awak dah tak cukup oksigen. Kemudian dia stabilkan mak saya dalam 2 jam, dia bawa mak saya ke Hospital Sungai Buloh. Habislah tak jumpa mak. Saya buat phone call je. Adik saya ni ditransfer ke MAEPS. Tapi dia agak lama, mungkin terlalu ramai lah. Kita kata KKM dah jam, MAEPS pun dah jam. Saya rasa ada penyusunan apa semua, kita kena faham. Adik saya kena tunggu daripada pukul 2 tengah hari itu sampai pukul 9.30 malam baru dibawa ke
ke Mak X. Dia dapat katil dalam setengah malam, dia tak makan dan semua. Saya minta dia tolong. Dia batuk dia masih berterusan. Jadi hari ke hari tu kita keep contact lah. Saya kena jaga. Jadi yang ahli keluarga yang lain ni, yang 5 ni dapat balik kuarantin di 2 rumah lah. Jadi saya yang di rumah saya, 3 orang di tingkat atas, saya di bawah. Saya kena jaga protect anak saya yang perempuan ni. Macam-macam lah kena buat. Kena cari makan bagaimana semua kan. Ada kawan yang membantu, hantarkan makanan. Ada jiran-jiran lah yang datang hantar makanan, tanya khabar, whatsoever, apa semua apa yang perlu. Saya minta kirim, beri makanan. Saya terpaksa sediakan untuk ahli keluarga ni. Time to time, tiap-tiap malam, doktor dah mula bagi tahu yang mak saya ni memang dah ada komplikasi, dah ada darah tinggi dan buah pinggang. Dan darah tinggi dan kencing manis. Buah pinggang ni pun memang dah tak cantik. Tiap-tiap malam doktor dah bagi tahulah. Doktor dah bagi tahu, dia kata oksigen mak makin menurun. Malam kedua pun oksigen mak makin menurun. Malam ketiga dia kata doktor jantung mak dah mula membengkak, oksigen dah makin kurang, sehinggalah hari. Tapi dia bagi tahu yang jantung mak membengkak semua. Pagi hari Sabtu tu saya tak dapat hubungi adik saya. Adik saya dia minta, dia komplain, dia kata dia batuk berterusan. Dia ada minta pakaian. Dia kata minta hantarkan baju, seluar. Dan saya kata perlukan tak minuman 3-in-1. Dia kata perlu. Dia kata dia pun tak dapat join sembahyang pasal sejadah tak bawa. Dia kata sejadah tak digunakan. Kalau boleh kita tanya, sebab kita sedang tayangkan gambar bersama keluarga. Yang mana satu? Adik yang baju purple tu. Baju berdiri? Baju purple berdiri. Ya, berdiri. Okey, baik. Ya. Okey, mungkin boleh teruskan kemudian? Kemudian adik ni, jadi kita pun sebenarnya hari Jumaat malam tu kakak dah cuba, ada satu kakak ni, kakak cuba hubungi dia tak dapat. Kemudian saya pun pagi Sabtu tu saya cuba hubungi pun tak dapat, tak jawab. Dia nak tanya dia room mana apa semua. Pasal CPRC Mak Eps mintakan semua detail dia untuk kita kena hantar satu kaunter untuk dia ni lah. Saya tak tahu dia kata pasal malam, dia tak beritahu dia kata di mana, cuma dia kata dia dapat katil je. Pukul 9 call pun tak dapat, pukul 10 langsung call tak berjawab. Only kita dapat tahu 12.30 hospital sedang. Call adik saya dan adik saya call saya, dia kata minta datang ke hospital sedang. Masa sampai ke hospital sedang tu, dia kata saya tanya adik saya masih tak sedar diri ke ataupun bagaimana, macam mana. Dia kata tunggu doktor. Bila doktor tu datang explain kat saya, dia kata adik cik dah tak ada dah lah. Semasa dibawa ke sini, dia dah sampai dah tak ada. Kami cuba selamatkan lah semua. Dia kata kemungkinan besar pada pihak hospital sedang kata dia dah tak ada di atas katil di hospital. Tu yang ada viral video dia di CPR kan, di CPR. Di atas katil, di atas lantai, medic team cuba buat. Okey, saya dah dengan reda, saya kata saya terima, adik saya dah tak ada. Kemudian saya kenalah dalam masa tu macam-macam urusan hospital call untuk urusan jenazah, postmortem apa semua. Saya dipanggil oleh pihak polis untuk buat siasatan. Saya perlu pergi ke IPD Sepang. Semasa saya bagi kenyataan ke IPD ni, yang satu yang menyedihkan lah, saya kata memang semua orang kena hati-hati dalam pandemik COVID ni. Doktor bagi tahu yang mak saya tak selesa dengan tube yang masuk ke hidung. Jadi dia terpaksa keluarkan pakai mask. Dia kata dalam segi perubatan, dia kata Mak Cik Aim dah ada masalah buah pinggang apa semua ni. Dia kata dia cakap kita dah buat yang lebih baik lah. Jadi saya pun katakan doktor ni, doktor, dia buat terbaik kan untuk mak saya. Tapi saya minta satu je, boleh tak saya bercakap dengan mak saya? Dia kata boleh. Dia kata nak video conferencing. Tak nak, saya nak video conferencing. Saya dapat video conferencing seperti mana yang tular video conferencing yang tular adik-beradik tu, macam itulah kami. Saya diperhatikan oleh seorang inspektor. Inspektor tu pun turut bersimpati lah. Menitis juga air mata dia. Kalau tak saya cakap dengan mak saya, satu benda yang saya nak bagi tu, jangan mensalah. Jangan jadi seperti saya. Saya leka. 2 suku pagi, adik call, kata mak dah tak ada. Saya pun tak. Itu cepatlah. Maghrib pun cepat bercakap dengan dia. Suara dia semua masih elok. Macam biasa je apa semua. Dia kata dia tak ada apa-apa, dia okey, dia sedar. Saya minta maaf lah bagi pihak keluarga, anak-anak, adik-beradik. Saya minta maaf kat dia. Besok pagi tu dia dah tak ada. Saya terpaksa pecah dua lah, uruskan jenazah adik.
jenazah adik kena postmortem, adik saya seorang lagi uruskan arwah mak. Kemudian urusan kubur semua, dah ada kawan-kawan yang bantu, ramai kawan-kawan yang membantu urusan kubur apa semua. Jadi dapatlah kubur pagi-pagi, saya dah pergi dah bayar untuk di tanah perubahan USG 22. Kemudian saya terus pergi ke hospital, saya menunggukan postmortem apa semua, dapatkan pukul 2 petang baru dapat tunjuk jenazah. Jenazah diuruskan dan sebagainya semualah. Jadi apa yang saya nak share kat sini, kalau dulu semua orang kata KKM yang uruskan, tapi kali ini saya antara yang beruntung. KKM melalui Pejabat Kesihatan Daerah dah tunggu dekat kawasan kubur untuk pakaikan PPE kepada ahli keluarga saya. Berapa orang yang dibenarkan, Rahim? 3 orang satu kubur, tapi yang untuk arwah adik saya 4 orang. Arwah adik saya tu agak besar. Satu kubur tu 4 orang terpaksa turun, dan dibantu juga oleh petugas KKM tu, PKD Petaling ni. Dia bantu juga turun sekali apa semualah. Setiap bila kita dipakaikan macam mana yang di hospital pakai, macam tu lah. Sarung tangan pun 2 lapis. Baju overall dia tu pun semua, apron dia depan apa semualah. Kami disanitize selepas kebumikan. Antara tu saya di dalam yang ada video tu, saya dapat turunkan mak saya. Saya dapat peluklah mak saya untuk turunkan ke liang lahat. Jadi itulah yang saya katakan tadi, satu jangan nyesal. Saya sempat cakap kat mak saya, minta maaf. Terima kasih besarkan saya dan adik-adik bagi makan minum. Satu momen yang saya rasa kita janganlah hilang keluarga macam tu. Saya juga kami keluarga sekarang ni semua dah pulih. Semakin tengah tunggu hari kuarantin. Pasal lain pegawai yang akses, dia bagi tarikh yang berlainan. Ada hari ni saya akan pergi ke PKD Petaling untuk dapatkan rilis HSO. Besok adik perempuan, nanti yang 3 orang lagi, 3 ahli keluarga saya. Kami dah dapat ni lah. Saya juga nak berpesan kepada semua, jangan leka lah. Memang betul apa yang KKM cakap, jaga SOP. Janganlah berada di dalam kawasan tertutup, pakai mask, jangan diorang kata no peluk cium, no handshake, no bump in. Please tolong jangan buat benda-benda macam ini. Pasal saya betul apa yang dia cakap. Pasal saya tak tahu dia datang daripada mana, because daripada kami yang 15-14 orang dalam rumah tu, kita tak tahu. Kita tak tahu dia datang daripada mana. Jadi saya pun tak nak tuduh siapa-siapa, pasal mungkin dia datang daripada saya, mungkin anak-anak saya yang bawa apa, mungkin malam raya tu ada yang keluar ke apa pun, saya tak pasti pasal saya. Dia tak tahu, saya tak nak tuduh, tapi orang cakap kena hati-hati. Memang tak boleh lah. Saya memang lockdown di rumah. Untuk yang di MAEPS, semua siapa-siapa yang di kuarantin di MAEPS, dikarenakan adik saya tu dijumpa tu, saya nak minta yang ada di MAEPS tu take look lah, jiran-jiran. Katil atas, katil bawah, katil kiri, kanan dan sebagainya, tengoklah. Pasal adik saya tu tak bangun. Jadi ada mungkin yang tak bangun, lambat bangun, tolong kejutkan lah. Kita cuba bantu KKM. So, saya difahamkan kaunter KKM agak jauh dan orang-orang KKM tak boleh masuk dalam tu. Ya, betul. Tak semua. Jadi, itu keadaannya. Itu jadi kita pun, dia nak protect diri dia orang, kita pun dah positif kan. Jadi saya nak pesan kepada yang positif itulah. Mana saya pesan tadi kepada semua kat luar sana, bantu dengan menjaga SOP. Kemudian siapa yang positif di dalam tu, dan juga dapatkanlah suntikan vaksin ni. Betul. Dia amat penting lah. Ya, saya. Terima kasih banyak di atas perkongsian ni. Betul, kita betul-betul hargai. Sekali lagi kita ucapkan takziah kepada Rahim sekeluarga. Kita harapkan Rahim terus kuat, kekal kuat, dan semoga memberikan inspirasi dengan kata-kata yang baru saja dikongsikan tadi. Terima kasih. Terima kasih atas pesanan ini, dan moga dipermudahkan segala urusan. Dan difahamkan, betulkan saya kalau silap, arwah adiknya berusia 43 tahun. Betul, mak saya 75 tahun. Ya, dan ibunya berusia 75 tahun. Terima kasih banyak atas perkongsian ini. Ini pastinya sangat mencabar, tetapi memerlukan kekuatan yang sangat besar untuk berkongsi untuk pengajaran kita semua orang. Terima kasih, Rahim. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih, Mecai. Itu dia perkongsian rakan setugas kita sendiri. Dan tentunya memberikan impak lagi juga kita semua, kerana kita sebagai wakil warga media, kita berkongsi setiap hari, dan ini antara hakikatnya yang ia tidak mengenal mangsa. Hati-hatilah semua. Dan beliau adalah antara individu yang menghadam segala berita berkaitan dengan COVID setiap hari. Betul. Apatah lagi bertugas sebagai pengarah studio di Jabatan Berita dan Hal Ehwal Semasa Media Prima. Jadi salam takziah sekali kami ucapkan. Kita nak berhenti seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian, terutama informasi berkaitan dengan nahas pengangkutan awam dan juga hak-hak kita sebagai pengguna di MSI. Jangan ke mana.
Baik, masih menemani anda di Malaysia hari ini dan seperti dijanjikan kita akan bincangkan sebenarnya apakah yang perlu kita tahu berkenaan dengan hak kita sebagai pengguna pengangkutan awam sekiranya terjadi sebarang tragedi ataupun pengangkutan awam yang tidak menepati sebarang standard dan sebagainya. Hari ini kita akan memberikan fokus kita dengan lebih banyak lagi berikutan dengan apa yang telah berlaku baru ini. Okey, kita nak teruskan dengan ini perkongsian berkaitan dengan hak-hak pengguna. Betul. Dan ada juga mengatakan ialah baru-baru ini kita merujuk kepada kes tragedi insiden LRT bertembung baru-baru ini dan difahamkan pihak Prasarana yang bertanggungjawab itu akan memberikan pampasan sebanyak RM1,000 kepada mangsa, kepada semua yang terlibat. Tapi ada juga komen-komen mengatakan bahawa ataupun perkongsian-perkongsian mereka yang punya ilmu di media sosial terutamanya mengatakan bahawa sebenarnya ada hak yang boleh diketengahkan sebagai pengguna pengangkutan awam. Jadi itu mungkin menjadi perbincangan ataupun ilmu baru kepada kita juga pada pagi ini. Betul. Sebab kadang-kadang kita mungkin tak tahu pun. Kalau saya pun kalau naik bas ataupun pengangkutan awam, saya pun tak tahu sebenarnya saya ada hak lain. Tak terlintas kan? Tak terlintas sebab kita tahu kita menggunakan pengangkutan awam. Betul. Tapi konteks di sini kita sebenarnya sebagai pengguna tu pun ada hak dan boleh juga mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan perkara ini. Betul. Dua perkara yang berbeza. Kita akan sekali lagi pampasan kewangan dan juga pampasan saman ganti rugi adalah dua perkara yang cukup berbeza. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini Encik Muhammad Farid Wajdi Hanif Peguam untuk memberikan kita penerangan yang lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam ya Sofia, ya Hanif. Tuan dari Seremban Negeri Sembilan bersama dengan kami ya. Ya betul. Ya, terima kasih kerana bersama kami di awal ataupun pada MSI ini. Mungkin boleh kongsikan sebagai mukadimahnya berkaitan dengan pengguna dan hak mereka apabila menaiki pengangkutan awam ni, tuan. Silakan. Baik. Bila kita cerita tentang hak dalam pengangkutan awam ni, perkara yang kita perlu tahu adalah hak utama sebagai seorang penumpang adalah kita berhak untuk selamat. Jadi sekiranya kita disakiti atau tercedera ketika berada dalam pengangkutan awam tersebut, jadi kita ada hak untuk menuntut dengan saluran-saluran yang betul daripada pengangkutan awam ni. Ya. Baik. Tak kiralah bas ke, kereta api ke, malah kapal terbang pun kita masih lagi ada hak untuk menuntut ganti rugi sekiranya kita tercedera dalam apa-apa insiden yang melibatkan pengangkutan awam kita naik. Tuan, adakah ia tertaluk sekiranya melihat berapa teruknya kemalangan tersebut, sama ada kemalangan yang ringan ataupun kemalangan yang agak membimbangkan yang berat seperti baru-baru ini? Adakah ini juga memainkan faktor tertentu dalam dapatkan proses ganti rugi dan sebagainya? Untuk jumlah, ya. Namun begitu, ada banyak lagi kecederaan yang dia tak semestinya kecederaan yang besar-besar. Dan kecederaan yang biasa-biasa saja pun kita boleh tuntut. Tapi ialah orang kata takkan benda-benda kecil pun kita nak tuntut sampai ke mahkamah kan. Jadi ada beberapa saluran lagi yang kita boleh guna selain daripada saluran mahkamah. Contohnya pertama sekali, ramai yang tak tahu sekiranya syarikat anda mencarum dalam KWSP, anda dilindungi oleh Perkeso. Ada satu skim, nama skim ni adalah skim bencana pekerjaan. Skim bencana pekerjaan daripada Perkeso ini melindungi pekerja-pekerja yang bukan sahaja cedera pada waktu kerja, tapi dalam perjalanan dan juga dalam pergi dan perjalanan pulang pun telah dilindungi. Jadi ada beberapa prosesnya lah. Prosesnya agak panjang. Cumanya apa sahaja yang terjadi sekiranya anda terlibat dengan kemalangan ini, cepat-cepat buat report polis. Itu yang pertamalah. Yang pertamalah. Yang kedua, insurans atau takaful kemalangan. Kita kena tengok caruman polisi insurans atau takaful yang kita ambil. Yang penting kemalangan. Dan juga yang ketiga adalah pampasan. Selalunya pampasan ini ditawarkan oleh syarikat pengangkutan awam itu sendiri. Pampasan ini diberikan secara lamsam. Jadi kadang-kadang pampasan ni ada orang kata berbaloi, ada orang kata tak berbaloi. Jadi sebelum terima apa-apa tawaran pampasan, nasihat saya adalah pergi jumpa mana-mana firma guaman, dapatkan nasihat perundangan terlebih dahulu. Ini sebelum terima pampasan. Betul. Okey. Nak tahu dulu sama ada berbaloi atau tak pampasan tu. Berbaloi tak, turun naik mahkamah, lepas tu menang kes, lepas tu dapat mungkin tak seberapa. Jadi itu semua boleh akan dinasihati oleh peguam-peguam lah. Baik. Dan seterusnya, baik. Ya, silakan. Tuan, sebab saya teringatlah sebenarnya sebelum ini apa yang diwawarkan
dalam tragedi sebelum ini adalah pampasan RM1,000 dan juga kos perubatan di hospital ialah ditanggung. Ya. Tetapi bagaimana pula bagi mereka, kita tengok jangka masa panjang ya dalam kemalangan yang begitu teruk seperti ini. Sekiranya seseorang itu, mangsa tersebut mempunyai kemalangan yang menyebabkan kecederaan kekal. Yang difahamkan ada di antara mereka yang masih mengalami keadaan kritikal, pendarahan otak, patah tulang sebagainya. Jadi bagaimana pampasan tersebut boleh ialah dilihat dari segi penguatkuasaan undang-undang untuk memberikan yang setimpal pada mereka? Adakah terdapat sebarang guide yang tertentu? Okey, baik. Sebelum tu Sofia, RM1,000 yang saya maklumkan daripada media adalah sebelum itu adalah bantuan. Hanya bantuan khas saja dan itu bukan satu pampasan. Pampasan selalunya diberikan selepas laporan menyeluruh dikeluarkan. Jadi RM1,000 yang diberikan oleh prasarana dan juga pihak tertentu ni, itu hanyalah bantuan yang orang kata budi bicara. Satu kebajikan bagi mereka. Namun begitu, sekiranya akan ada dapat pampasan, kita tengok dulu nilai pampasan tersebut. Kalau berpatutan dengan kecederaan yang kita alami, maka ambillah. Tapi kalau tak berpatutan dan kita nak dapat ataunya kita rasa kita layak dapat lebih lagi, maka kita akan teruskan dengan proses di mahkamah, iaitu kita panggil dia sebagai saman sivil. Dan dalam saman sivil tersebut kita dapat lebih spesifik lagi ganti rugi yang kita mahukan. Ada ganti rugi, kita boleh dapat ganti rugi khas, ganti rugi am, malah kita dapat kita boleh dapatkan ganti rugi tauladan. Jadi yang itu semua akan saya saya akan terangkan lagi lah lepas ni. Okey Tuan, sebab saya sangat tertarik apabila berkatakan berkaitan dengan sebelum mendapat sebarang pampasan tu, kita dapatkan khidmat guaman ataupun nasihat terlebih dahulu daripada firma guaman ini. Okey, Tuan adalah peguam. Sekiranya saya ingin mendapatkan khidmat berkaitan dengan apa-apa kes yang baru berlaku ataupun mungkin akan berlaku nanti, apa nasihat yang Tuan akan berikan kepada kami? Mungkin ada beberapa mangsa tahap kecederaannya berbeza-beza. Adakah ini juga boleh mempengaruhi nasihat yang akan diberikan kepada mangsa-mangsa tersebut, Tuan? Ya, betul. Yang pertama sekali, kejadian ini berlaku, apabila kejadian ini berlaku, pertama sekali kita dapatkan rawatan dululah. Kemudian dapatkan rawatan tu, pastikan segala kos-kos perbelanjaan, perubatan tersebut kita simpan rapi betul-betul. Sebab yang itu kita akan claim daripada pihak yang bertanggungjawab. Yang kedua sekali, kita jangan melulu untuk menyalahkan pihak ni. Sebab kita pun tak pasti lagi. Laporan rasmi pun masih lagi belum dikeluarkan. Siapa orang yang bertanggungjawab dalam hal ini? Sebab benda ni penting. Sebab apa? Kalau kata kita tak berpuas hati dengan pampasan yang kita dapat, yang kita tawarkan, pampasan yang kita tawarkan tu kita tak puas hati, kita boleh teruskan kes ini ke mahkamah. Jadi bila kita teruskan kes di mahkamah, kita boleh salahkan ramai orang. Kita boleh letakkan berapa ramai orang yang kita nak saman. Sampai 10 orang pun boleh. Kita nak saman pengurusi inilah, kita nak saman menteri lah, kita buatlah saman macam mana pun. Tapi dalam mahkamah akan tengok siapa sebenarnya orang yang betul-betul bertanggungjawab dalam hal ni. Jadi itu sebab saya kata kita tunggu dahulu laporan dan juga kita kita selidik dahulu siapakah orang yang bertanggungjawab sebelum kita nak menyalahkan orang lain. Kemudian yang seterusnya kita perlu tahulah hak-hak kita, apa yang kita boleh dapat yang kita boleh dapat daripada kita boleh tuntut daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab ni. Contohnya, minta maaf saya teruskan sikit lagi. Silakan, betul-betul. Saya pun nak tanya ni, apa haknya sebenarnya yang boleh kita dapat daripada kes-kes begini? Kalau dalam mahkamah dia ada banyak sebenarnya hak-hak yang kita boleh tuntut. Cumanya ada kategori-kategorinya. Contohnya ada satu kategori nama dia ganti rugi khas. Ganti rugi khas ni adalah ganti rugi yang dah memang didokumentasikan, dah memang tetap dah. Katakan kita punya yuran perubatan kita RM10,000. Jadi itu yang kita boleh tuntut daripada mahkamah. Daripada pihak bertanggungjawab. Kemudian seterusnya mungkin ada barang-barang yang rosak dalam kemalangan. Laptop kita
terpelanting, lepas tu pecah, laptop tu harga RM5,000. Jadi kita boleh minta RM5,000 daripada kan, daripada pihak bertanggungjawab. Yang kedua adalah ganti rugi am. Yang ini ramai yang tak tahu. Kita rasa sakit, kita rasa trauma, tak malam kita mimpi dan ataunya kita rasa dengar je perkataan kereta api kita dah menggigil. Jadi benda-benda tu sebenarnya kita boleh tuntut dan benda tu tak nampak. Benda tu kita tak boleh kata ketakutan saya harga dia RM1 juta. Tak boleh macam tu. Boleh kita letakkan dalam kita punya saman. Cumanya mahkamah akan tentukan sendiri. Apakah nilai yang sewajarnya diberikan kepada kita. Dan seterusnya satu lagi yang boleh kita tuntut adalah ganti rugi tauladan. Lebih-lebih lagi pengangkutan awam yang digunakan setiap hari oleh orang awam, maka lebih tinggilah ganti ruginya yang akan diberikan. Maksudnya ganti rugi itu adalah ganti rugi nak mengajar pihak-pihak yang bertanggungjawab. Baik Tuan, akhir sekali kan untuk menjadi satu pesanan untuk orang ramai untuk memberikan satu ketenangan lagi bagi mereka yang masih tertanya apakah status terkini bagi penyiasatan, adakah kes ini yang baru akan dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Apakah yang Tuan boleh simpulkan untuk pengetahuan semua? Yang boleh saya minta maaf, saya sejujurnya disebabkan perkara ini masih lagi dalam siasatan. Saya secara apa orang kata, secara baiknya adalah saya tidak memberikan apa-apa komen. Saya serahkan kepada pihak-pihak berkuasa atau pihak-pihak berkaitan untuk menyiasat perkara ini. Namun begitu, pesanan saya kepada mangsa-mangsa, sekiranya ada apa-apa tuntutan, kehilangan yang dialami, tolong ambil berat siap-siap. Jangan kata benda ni kecil je, tak perlulah kita ni. Kadang-kadang benda kecil tu boleh jadi yang lebih besar. Kadang-kadang terantuk sikit je. Terantuk sikit je kat tiang. Tak ada apa ni. Tengok-tengok lagi 2 tahun, ada pendarahan kepala tak sedar. Jadi betul-betul kita cek betul-betul diri kita ni, adakah kita mangsa yang teraniaya dalam kemalangan yang sebegini. Tuan, berapa tempoh masa mereka untuk melakukan sesuatu tuntutan? Setelah 6 tahun setelah kejadian berlaku. Jadi lepas 6 tahun tu kita dah tak boleh tuntut apa-apa dalam tempoh 6 tahun. Okey, baik Tuan. Terima kasih banyak atas perkongsian ini. Sama-sama. Difahamkan. Tuan ada laman Facebook yang selalu berkongsikan tips untuk orang ramai. Apa Facebooknya? Mufarwah Farid. Baik, kita paparkan di skrin anda Mufarwah Farid. Ini segala yang perlu kita tahu dari segi peguaman dan sebagainya untuk pengetahuan semua. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Tuan Farid kerana sudi meluangkan masa di sini dan juga perkongsian di laman Facebook untuk ramai lagi tahu apakah sebenarnya hak kita. Okey, itu dia. Terima kasih banyak kepada Tuan Muhammad Farid Wajdi Hanif, peguam dari Negeri Sembilan Saman kita. Assalamualaikum juga diucapkan. Waalaikumsalam. Baik, jadi kita nak teruskan. Ini perkongsian berkaitan dengan satu lagi penganugerahan yang diterima oleh siapa tak kenal dengan Uncle Kentang. Jadi mungkin sebagai pengenalannya kita kenalkan terlebih dahulu sekali lagi. Siapa dia Uncle Kentang ini? Hai semua, saya adalah Uncle Kentang dan saya berasal dari Batu Pahat, sudah berkeluarga dan 3 anak. Sebenarnya saya pergi bagi orang pakai kentang, selalu tak bagi nama dan orang panggil saya Uncle Kentang. Makcik. You ambil apa you nak perlu pakai? You ambil je saya bayar. Lagi kentang, kerana bagi orang makan, bawa pergi hostel, bawa ambulan, bawa van jenazah. Dia tak jauh lah, kawasan KL, Selangor. So adalah tersasar tempat sikit. Kelantan, Terengganu, Perlis, everywhere. Parti tak ada tentu masa. Kepiakuan ni supaya kita buat dapat sustainability lah dalam kita projek. Kita hari ini minta orang derma tu. Kadang-kadang kita lihat dia tak boleh berpanjangan. Jadi kita lihat bahawa kita ada inisiatif seperti perniagaan kecil-kecilan supaya kita boleh sambung. Ambulans kita ada 5 medik, kita ada 6 pemandu. Kita ada pemandu bas, staff kita ada 15-16 orang. Under payroll. So that's why kita buat kopi semua ni.
CB Kejar tu untuk dia boleh buat aduan, dia boleh call for assistant. Jadi kita boleh bagi orang makan. Kalau macam saya tak mampu pergi ke Kelantan, tapi bila saya punch ke Kelantan tu ada orang jawab lah. Kita buat kelantangfund.com tu untuk menyediakan satu platform utama kepada rakyat Malaysia. Because bagi orang muda dia nak cari dana adalah susah. Kita sediakan platform untuk dia orang masuk, dia orang dapat duit, dia orang buat projek dia orang. So that is to encourage the youngster to be more participating because dia tak ada kekuatan. Orang muda keluar universiti dia tak ada kekuatan. So dia akan bergantung pada kekuatan-kekuatan yang kita ada. Baik, itu dia Angka Kentang yang telah pun banyak kali sebenarnya kita bawakan di MSI juga. Siapa tak kenal ataupun nama sebenarnya adalah Kuan Chi Heng. Individu yang banyak sekali melakukan aktiviti kemasyarakatan, antaranya adalah dengan menyediakan perkhidmatan van jenazah RM1 tak silap saya ataupun secara percuma juga diberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk itu baru-baru ini telah pun diangkat sekali lagi aktiviti ini apabila telah pun bakal menjadi penerima anugerah Point of Light dari Ratu Elizabeth II di atas sumbangannya kepada masyarakat dalam melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan. Telah pun bersedia untuk berkongsi berkaitan dengan penganugerahan ini. Uncle Kentang, selamat pagi. Selamat pagi semua. Apa khabar? Baik sangat, Johan. Ya, okey baik. Saya Hanif, sebenarnya Johan adalah rakan kami. Uncle Kentang, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaan ini adalah satu penganugerahan antara yang tertinggi juga diberikan kepada rakan-rakan dari negara Commonwealth sebenarnya, iaitu Point of Light dari Ratu Elizabeth II. Mungkin Uncle Kentang boleh kongsikan berkaitan dengan penganugerahan ini. Sebenarnya penganugerahan ini adalah untuk semua rakyat Malaysia kerana Angka Kentang ni dia bergerak dengan sokongan daripada semua pelbagai lapisan masyarakat dan semua kaum. Bagi saya untuk Hanif sekali dan rakan-rakan, kerana pihak RTM selalu menyiarkan, tadi saya tengok video pun saya nak gelak. Bila dapat video tu pun saya tak tahu. Jadi saya menyerahkan penghargaan ini kepada semua termasuk media-media dan juga rakan-rakan wartawan kerana menyiarkan kerja-kerja positif kita dan mendapat satu permuafakatan yang begitu kental sekali. Pada pagi ini pun kita akan ke Kelantan untuk menghantar seorang ibu yang meninggal dunia, umur baru 26 tahun, baby baru 5 bulan. Husband dia bawa bawa lori ais dan kekurangan dana. Jadi saya rasa ini adalah permuafakatan yang sangat baik bagi Malaysia. Ya. Angka Kentang, video tadi sebenarnya telah pun dirakam pada tahun 2019 sebelum Perintah Kawalan Pergerakan lagi dikongsikan dari Koya TV antara rakan kita juga di sini dan turut dipaparkan berkaitan dengan kerja-kerja kebajikan yang dilakukan oleh Angka Kentang. Mungkin boleh berkongsi cabaran melakukan kerja-kerja kebajikan di musim pandemik ini. Sebentar lagi pun akan ke Kelantan, mungkin ada satu norma baharu juga dalam melakukan kerja-kerja kebajikan ini, Angka Kentang? Of course kita ada banyak kenkangan pada waktu sekarang ini kena minta surat rentas negeri dan juga kesihatan masing-masing, dan saya rasa itu adalah satu yang cukup membimbangkan kerana kita ada yang belum divaksinasikan. Jadi bagi kita memakai mask dan juga PPE ataupun protective equipment tu memang perlu sangat. Kerana kesihatan setiap orang individu, kita tak tahu yang kita ada ke tidak penyakit COVID atau tidak. Jadi kita tak mahu penjarakan sosial itu sangat-sangat ketara. Kita memang tidak benarkan sesiapa untuk mendekati kita. Itu adalah sangat penting. Dan kita sentiasa sanitize dan kita ada ubat kerongkong dan juga lain-lain. Saya basuh tangan satu hari 50 kali sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu. Maksudnya kawalan Kediri juga dilakukan oleh Uncle dan juga tim lah. Yes. Sangat ketara. Uncle melihat kepada
sekarang ini dengan musim yang sangat mencabar, yang keadaan sangat mencabar kepada rakyat Malaysia. Bagaimana sebenarnya, mungkin boleh kongsikan juga kes-kes yang baru saja dibantu ataupun telah dibantu baru-baru ini untuk pengajaran kita bersama tentang kepayahan sebenar rakyat di luar yang Uncle Kentang juga sempat untuk bantu. Kita sedang menjalankan proses pembaikian rumah yang runtuh, bukan runtuh, ranap kerana ditimpa pokok. Semalam kita terima panggilan daripada seorang lelaki Melayu yang mak ada terlantar sakit di rumah, tetapi beliau dah 2 hari tak makan. Saya rasa sangat sedih. Kerana beliau kata beliau belum makan dan 2 hari. So kami telah masukkan duit dalam akaun dia dan minta dia makan, dan kami akan hantar tim daripada daerah yang sama untuk melawat dan memberikan bantuan seterusnya. Kami akan cuba hubung dengan mana-mana pihak JKM ataupun mana-mana untuk bantu. Dan semalam juga pada jam 9 lebih, seorang wanita telah menelpon saya daripada perkongsian Tan Sri Ong Pikit. Suami dia telah meninggal dunia tiba-tiba di rumah di Ampang, Lembah Maju Ampang. Dan pihak tim jenazah bukan Islam telah pun bergegas ke tempat kejadian untuk bantulah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan ataupun saya hormati, jangan give up, jangan sekali-sekali putus asa. Kita ada hotline dan tolonglah call kami. Mungkin kami tak boleh bantu, tapi jiran-jiran anda sedia membantu anda. Inilah masanya patriotik Malaysia. Rakyat Malaysia harus akur pada SOP dan juga kita sama-sama meniti di jambatan supaya kita sampai ke destinasi yang baru. Because norma-norma ini patut kita amalkan bersama-sama. Inilah masa panggilan sahutan dan semboyan Malaysia, negara Malaysia kepada anda semua. Be patriotic. Supaya kamu kendiri diri, jaga diri baik-baik dan aku pada perintah kerajaan, dan juga kita kena jaga, sayangi kita punya keluarga. Jangan kita keluar campur-campur dengan orang-orang. Tak ada sebab kerana nak enjoy. Jangan enjoy sekarang. Dan apatah lagi sekarang dengan waktu yang sangat mencabar dan kita masih lagi memerlukan bantuan ataupun memberi bantuan kepada orang ramai. Uncle, mungkin yang terakhirnya melihat kepada sekarang, mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan perancangan dalam meneruskan misi bantuan ini, walaupun dah lama meneruskan misi kemasyarakatan ini, tapi apa perancangan seterusnya, Uncle? Kami akan buatkan satu rumah ranch lah, macam dulu ranch cowboy kan, di mana ada rumah tanah yang luas. Kita buat rumah pakai prefabricated punya material. Kita gunakan solar untuk tenaga. Kita gunakan air hujan untuk air ataupun kita gunakan air sungai. Uncle Kentang masih bersama dengan kami? Masih lagi bersama dengan kami, Uncle? Ya. Okey, mungkin sedikit yang terakhir sambung. Saya dengar tadi sampai ranch house je. Ranch tu untuk kita boleh letak gelandangan dan juga warga-warga tua. Tapi kita bukan bagi dia tempat yang sempit, kita bagi tempat luas. High quality living in golden age. Itu yang saya teraskan supaya orang yang tua-tua ni, yang berusia, mereka telah berkorban untuk negara Malaysia. Jadi kalau mereka dibuang anak, buang apa, kita hantar ke sana. Bila cadangnya akan dilancarkan dan di mana lokasinya, Uncle Kentang? Saya cuba mendapatkan tanah dekat sekitar Selangor ataupun dekat Pahang. Saya tengah usaha. Baik, ini antara usaha murni. Syabas kita ucapkan, kita mendoakan agar segala urusan dipermudahkan, Uncle Kentang. Tahniah sekali lagi di atas pengiktirafan dunia ini atas usaha-usaha yang dilakukan. Semoga terus diberikan kesihatan, Uncle Kentang. Baik, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama di Malaysia hari ini. Jaga diri, itu dia Kuan
Chi Heng ataupun Uncle Kentang yang siapa tak kenal dengan aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan dan masih lagi dalam usaha untuk meneruskan pelbagai lagi misi untuk membantu rakyat Malaysia. Okey, kita nak berteriak seketika. Selepas ini kita akan sentuh satu lagi topik yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita meneruskan melaksanakan segala aktiviti ekonomi survive dalam usaha yang sangat mencabar ini berkaitan dengan spa dalam talian. Sofia ada perinciannya. Tapi kita berteriak seketika. Teruskan bersama kami di MHI. Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan sudah tentunya hari ini kita akan banyak berkongsikan dengan anda antara elemen yang sangat penting untuk kita menepani hari-hari yang akan datang. Kali ini kita akan membincangkan bagaimana sebuah spa menjalankan perniagaan secara dalam talian ataupun online dan masih meneruskan usahanya ketika pandemik ini. Kita bersama dengan Puan Punita Lachemi. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Hai. Sihat. Okey. Terima kasih meluangkan masa Puan. Mungkin nak kongsikan sedikitlah saya semalam dah sempat stalk lah Instagram spa Puan semalam kan. Melihat antara banyak inisiatif yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan perniagaan itu. Mungkin Puan saya nak kongsikan bagaimana pengalaman cabarannya ketika ini, apa yang dilakukan untuk meneruskan usaha perniagaan. Okey, cabaran saya dengar ke? Dengar. Teruskan Puan. Okey. Yang saya menghadapi waktu pandemik COVID-19 ni memang agak susah sebab memang kami diarahkan untuk tutup untuk sementara waktu di mana kami tak boleh nak beroperasi secara terus. Okey, di mana income kita orang memang 100% depending on the service industry. Tapi waktu tu yang sebenarnya saya actually tukar dia punya konsep untuk buatkan online plazas. Bila saya tukarkan konsep untuk buat online plaza, sebenarnya dekat pusat rawatan rambut saya selalunya kita akan buat face-to-face consultation di mana kita akan buat diagnose and then baru kita akan cadangkan dari segi rawatan and baru kita akan prescribe pun dari segi home care. Tapi waktu pandemik ni sebab kita tak boleh nak survive, kita tak boleh nak buka spa, kita tak boleh nak buka kita punya pusat rawatan rambut. So while thinking what can I do, how can I move on, sebab komitmen masih tetap jalan as usual. So waktu tu idea macam sebab saya juga sebagai part-time lecturer dekat college IAAA. So saya menggunakan pengalaman tu, I came up with the idea, okay, why not we do online consultation. So dekat sana yang sebenarnya I tends to bagi tahu dekat klien saya sebab diorang contacted I, bagi tahu masalah diorang jadi lagi teruk and tak boleh nak dikawal. So I nak jaga my existing customer sebab 14 tahun dalam bidang rawatan rambut dan kulit muka bukan senang nak sustain in 14 years. So I decided I have to do something towards my customer. So waktu tu I came up with an online consultation. I bagi tahu dekat klien I, y'all can contact me anytime bila y'all ada masalah rambut. So daripada sana saya akan tolong. So I tend to give them online consultation, diagnose. I bagi produk untuk diorang gunakan dekat rumah. So based on that, I've been getting quite good feedback. Sebab at least I survive. Walaupun dari segi perkhidmatan, dari segi service industry kita tak boleh beroperasi. But memang saya bersyukur waktu tu sebab I had a backup plan. That means I had my existing product. So semua I yang memang pernah guna my existing product memang it has spreaded very fast. Whereas memang sebelum ni pun diorang guna juga. Tapi a newcomers, diorang contacted and then they tends to use my product. So daripada sana yang I approach certain spa owners juga yang actually datang approach saya, katakan how can they increase dia punya income sebab they cannot survive sebab spa has to close fully 100%. So bila dia contacted, that is when I approach, bagi tahu cara nak gunakan produk. I teach them how to diagnose a certain case and then gunakan produk, cara nak cara nak terangkan dekat end user on the penggunaan produk. So that's how I tends to get more students. So students saya memang dua golongan, sama ada new freshie yang memang ingin explore dalam bidang ni and also business people that need to sustain dia punya business. Baik, Puan memang baguslah kerana punya satu backup plan, satu perancangan bagaimana untuk meneruskan. Tetapi kita tahu kan bagi perniagaan perkhidmatan spa ni kita melihat memang banyak perlunya physical contact, touch, kita nak membuatkan analisis tu kena berdepan dan sebagainya. Jadi apakah
cabaran yang terbesar untuk Puan apabila melakukan tutorial, analisis semua secara dalam talian? Kerana saya pasti ini bukan sesuatu perkara yang mudah, Puan. Memang betul. That's the most challenging part untuk saya, especially bila saya nak mengajar secara online. Sebab this is still industry. So memang dan service industry memang penting sangat. Skills is very very important. This is where you boleh differentiatekan your quality of the service dengan dekat lain. Right. So that is when saya mendapat cabaran yang agak susah bila nak ajar student pasal technical. So walaupun saya dah ambil video, saya tunjukkan demonstration, but it's not as easy macam bila saya ajar face to face dekat college. Bila kita ajar face to face, the interaction tu masih ada, but online memang susah. So sometimes saya kena bagi diorang demo. Besides demo, diorang kena buat recording and then they have to hantar kepada saya, then I have to analyze it. But it's not as easy as face to face. Itu cabaran yang susah. Tapi saya percaya Puan sangat kuat juga dan boleh melalui cabaran-cabaran yang akan datang. Kita harapkan terus kuat. Dan satu kata-kata terakhirlah bagi semua pemain industri dalam industri yang sama, bagi mereka yang punya pengusahaan spa ini yang masih sedang struggle dan sebagainya, apakah satu kata pesanan yang boleh disampaikan? Tolong ikut SOP, let's get rid of COVID and kita bangkitkan balik kita punya ekonomi supaya kita boleh operasi secara normal. We need to come back towards the normal norm. Kalau tak, memang susah sangat nak survive dalam this kind of industry unless kalau kita dah ada backup plan kita. Okey. Backup plan itu kata kunci yang saya percaya boleh diaplikasikan oleh semua yang mendengar pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Punita Lachemi, seorang pengusaha spa di Shah Alam, Selangor. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semua yang masih berusaha untuk meneruskan perniagaan walaupun yang keadaan yang sukar. Anda boleh lakukannya. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali kita bersama dengan rakan artis kita Adira Suhaimi. Segalanya di Malaysia hari ini. Kita bawakan beliau sendiri untuk bersama kita. Oh, bawa ke sini? Bawa ke sini secara maya. Oh, okey, baik. Itu rumah baru. Jadi, Adira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Selamat ber-PKP. Ya, salam PKP. Ingat nak cakap selamat berbuka puasa ke apa ke kan? Selamat Hari Raya. Raya. Adira, kita tahu Adira mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu perkembangan semasa dan terkini Adira. Okey, perkembangan terbaru Adira sebenarnya alhamdulillah Adira baru je rilis single awal tahun inilah. Jadi masih lagi apa orang kata masih lagi mempromosikan lagu single tersebut sampai sekarang. Dan sehinggalah PKP ni. Ya, betul. Tapi tak apa sebabnya banyak sebenarnya macam dekat radio pun boleh main, dekat segala platform yang ada lah. So alhamdulillah jugalah. Adira, kita difahamkan sepanjang PKP ini pun selain menyanyi dan sebagainya, ada juga menjual barang-barangan. Barangan vintage. Dia ceritakan sikitlah macam mana pengalaman tu. Okey, itulah PKP ni kita kena ada backup plan. Okey, backup plan which side income sebab kita ni sebagai penyanyi ni kita bergantung sepenuhnya pada nyanyian dengan show dan sebagainya lah. Tapi itulah macam ada cakap tadi kita kena ada backup plan. Macam Adira pernah menjual macam baju barang vintage, ada juga jual-jual produk yang lain kan. Jadi itulah cara Adira nak survive. Tapi Adira percaya walaupun nyanyian tidak begitu aktif lagi sekarang disebabkan PKP dan sebagainya kan. Tapi Adira percaya rezeki tu datang dalam pelbagai bentuk. Jadi, kita usaha sedaya apa yang kita boleh, apa yang kita boleh buat, kita buat je. Okey, Adira mungkin sebab ini siapa yang ikut Adira tahulah Adira sentiasa melakukan Facebook Live semua kan. Adakah dengan melakukan Facebook Live ni satu bidang yang berbeza juga bagi Adira atau mungkin macam dah camera friendly, dah tahu semua dan mungkin nak tahu juga macam mana stok dapat ni barang-barang vintage ni? Actually
Macam mana? Dari kawan-kawan, mula-mula Adira join Vintage ni, Adira tak tahulah sangat kan dia punya penerimaan tu macam mana. Tapi bila Adira sendiri join benda tu, penerimaan dia sangat-sangat menakjubkan yang kita tak expect pun sebelum ni. Jadi bagi Adira untuk buat live apa benda semua tu, itu adalah benda baru. Tapi tak adalah baru sangat sebab kita pun biasa juga depan kamera apa segala macam. Tapi nak menjual ni kita tak, betul? kita masih baru. Kita masih baru. Jadi Adira hari ke hari Adira belajar sikit-sikit lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Adira pernah tak melalui menghadapi situasi yang macam agak sukar jugalah, agak sebelum ni macam seorang anak seni 100% tapi sekarang ni menjual barang, berdepan ataupun mengendali pelanggan sebagainya. Ada tak sebarang cabaran selama ni? Adira seronok sebenarnya buat benda baru. Adira sangat-sangat seronok buat benda baru. Walaupun kita ni artis ke, orang kata ialah artis, tapi kita tak perlu nak malu untuk cuba bidang baru which is menjual di online, sebab Adira rasa memang sekarang memang trend. Memang trend orang jual online dan apa-apa sahaja yang boleh orang kata boleh tampung ataupun boleh tolong diri sendiri, dan why not kita pergi je. Jangan malu, kita buat je. Okey, saya suka sebab Adira cakap jangan malu kan? Yes. Okey, cuba bayangkan tengah buat Facebook Live ni. Saya nak tahu apa ayat-ayat killer lah yang biasa Adira gunakan. Contoh, okey, kalau ada barang kat tangan ke, contoh-contoh ke apa ke? Sebenarnya kan Adira dah tak berapa aktif sangat baju vintage ni. Adira sekarang ni cuba buat produk sendiri pula. Tapi kan ya Allah, malunya, segannya sebenarnya. Tadi cakap jangan tadi segan. cakap cuba. Kita pun nak belajar. Kok nanti kita nak beli ke lepas ni? Ya Allah, ya Tuhan aku macam mana. Selalunya jual tudung lah, jual tudung. Jual tudung tak? Baju vintage. Okey, selalunya kalau jual baju vintage Adira akan cakap macam ni. Okey. Okey. Baju Adidas, baju Nike, baju bla 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 ada. Saya menjual, korang beli. Dia macam tu. Itu bahasa-bahasa. Saya menjual, korang beli. Itu bahasa-bahasa. Aku menjual, aku membeli kamu. Itu dalam logat Sabahnya lah ya. Yes. Tapi itu bahasa-bahasa bahasa-bahasa Facebook lah yang Adira belajar. Benda-benda baru yang Adira belajar. Adira nak tanyakan sebab nak cover balik income masa PKP semua kan. Kerap tak kena menjual barang secara online sebegitu? Tiap-tiap hari kena buat ke macam mana? Tak juga sebenarnya. Sebenarnya yang seronoknya online ni, bila kita ada masa kita buat. Yang seronoknya juga kita buat dekat rumah bukan dekat luar rumah. So anak-anak di depan mata sentiasa. So best. So tidak mengganggu orang kata masa. Bila kita nak buat, kita buat. Macam tu. Okey. Adira, okey, kita nak bercerita mengenai karier seni, perjalanan seni pula kembali. Macam apa yang paling dirindui lah sebelum pandemik ini melanda, dan mungkin apa yang Adira harapkan, nak cepat kembali ke pentas ke, nak datang MSI ke, menyanyi pagi-pagi ke, macam mana? Okey, saya rasa bukan Adira seorang je yang rindu. Okey, semua penyanyi pun, semua artis yang menyanyi di atas pentas, untuk travel, untuk nyanyi di tempat lain, berjumpa fan-fan lain di tempat lain, macam tu. Itu adalah salah satu benda yang paling Adira rindu, adalah untuk bekerja ataupun macam dulu lagi lah, yang ramai-ramai kan. So tak payah pakai mask. So momen tu adalah momen yang paling kita rindu. Ya, betul. Dan banyak lagi sebenarnya. Itu adalah antara satu lah. Jadi masa terluang ni tak ada nak buat ialah lagu baru ke, single baru dengan free ke macam mana? Ada drama yang dah bercakap dengan Adira ke? Alhamdulillah, Adira ada management yang sangat bagus dan diorang pun plan untuk Adira, walaupun tengah pandemik ni, walaupun tengah COVID ni sebenarnya, lagu sentiasa bermain radio dan ada plan-plan yang kita terpaksa tangguh disebabkan COVID-19 ni lah. Tapi
tidak menghalang, orang kata tidak menghalang, ada je benda baru yang kita orang plan akan ada. So lagu baru insya-Allah coming soon pun insya-Allah ada. Mungkin untuk OST mana kita tahu kan. So, doakan yang terbaik untuk semua penggiat seni dekat Malaysia ni, supaya dijauhkan kan, supaya kita boleh kembali dengan apa macam dulu lagi lah. Ya. Okey, Adira, mungkin yang terakhirnya sebab kita nak berkongsi juga kepada mereka yang mungkin baru tahu Adira sebenarnya pun melakukan sesi live di Facebook, mungkin nak catch up sama peminat sekalipun. Bila plannya yang next ni, sebab kita nak letak tarikh siap-siap ni, nak join, nak bid. Macam yang Adira cakap tadi, Adira sebenarnya dah kurang buat live dekat Facebook sebab itulah Adira tengah busy untuk insya-Allah keluarkan produk sendiri. Dan itulah kalau buat live dekat Facebook sekarang saja je untuk say hi pada peminat kan. Dia macam tu. Jadi rajin juga Adira buat live dekat Facebook untuk hi siapa, tanya apa benda semua. Dekat Instagram juga. So pada anda semua, terutama sekali kepada AFC, peminat Adira dekat luar sana, family Adira dekat Sabah, mak, jaga diri, adik-beradik semua, jaga diri. Itu yang paling penting, kita jaga kita. Ya. Tapi yang paling penting, korang kena jaga diri korang dulu, baru kita boleh jaga orang lain. Betul. Sebabnya terus terang Adira dah 2 tahun tak balik kampung, tak jumpa bersua dengan ibu, adik-beradik. Jadi itu adalah COVID-19 ini adalah pemisah yang paling kejam gila. Betul. Kan. Okay. So Bersabar ya Adira. Semoga kekal kuat ya Adira. Sama-sama kita bersabar. Adira, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sudi bersama dengan kami juga turut melakukan sesi jualan live tadi. Okey, kita sampai di penghujungnya. Esok kita akan buka topik berkenaan ukhuwah di musim pandemik COVID-19 ini pada hari Jumaat, dan teruskan bersama dengan kami. Mungkin terima kasih juga kerana bersama kami pada hari ini. Sedikit peringatanlah untuk kita sama-sama masih lagi berperang. Jangan leka. Itu antara perkongsian sahabat kita di Media Prima tadi yang berdepan dengan kehilangan ahli keluarga tercinta kerana sedikit kelekaan kan. Betul. Ya. Kekal selamat, kekal berdisiplin. Kita akan jumpa anda hari esok di tempat dan waktu yang sama. Segalanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.